Salam sejahtera, saya Ethel Krisif Mengau Ana Edwin, memegang nombor kad matrik di 2019-1088-228 akan membincangkan tentang teknik KWL. Kumpulan kami telah bersetuju untuk memilih tajuk Teknik KWL bagi kursus BMK 3033 iaitu Keterampilan Membaca. Dan saya pula akan membincangkan tentang definisi teknik KWL. Secara amnya, teknik KWL ini banyak digunakan dalam meningkatkan kemahiran membaca para pelajar. KWL ini merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk membantu para pelajar menjadi pemikir yang aktif untuk membolehkan mereka mengingati dan memahami apa yang dibaca. Teknik KWL ini bukan sahaja mencungkil pengetahuan sedia ada para pelajar, malah teknik KWL ini juga akan memaparkan sejauh mana pemahaman pelajar sebelum proses membaca dan selepas proses membaca. Teknik KWL ini terbahagi kepada 3 bahagian, yang mana KWL ini merupakan singkatan atau akronim daripada Know, Want dan Learn. Kolom yang pertama adalah K atau Know. K atau Know ini berfungsi untuk mencungkil pengetahuan sedia ada pelajar. Pelajar akan melengkapkan kolom ini sebelum proses membaca. Di dalam kolom Know, murid akan menuliskan apa yang mereka ketahui tentang topik yang diberikan. Manakala W atau Want pula adalah proses di mana murid akan menyenaraikan apa yang ingin mereka pelajari sewaktu proses membaca. Kolom Want juga perlu dilengkapkan sebelum berlakunya proses membaca. Guru dapat maklumat tentang murid-muridnya terhadap teks atau topik yang diberikan. Maklumat ini dapat memainkan peranan yang penting dalam menentukan topik pelajaran yang selanjutnya yang mampu menarik minat para pelajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di dalam kelas. Seterusnya adalah kolom yang terakhir iaitu L ataupun Learn. L atau Learn merupakan proses yang dilakukan setelah selesainya proses membaca dijalankan. Murid akan melengkapkan kolom ini dengan pengajaran yang dipelajari atau pengetahuan yang diraih daripada proses membaca. Kolom L yang dilengkapkan setelah selesainya proses membaca akan mencerminkan pemahaman murid tentang teks atau topik yang diberikan oleh guru. Proses ini akan memberi petanda kepada guru tentang keupayaan para pelajar itu dalam menyaring isi-isi penting yang terdapat dalam teks bacaan atau topik yang dibincangkan. Melalui kolom L ini, guru dapat meninjau sejauh mana pelajar telah menggarap konsep-konsep yang ingin diajarkan yang terdapat dalam teks atau topik yang diberikan. Dengan adanya teknik KWL ini, pelajar dapat mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan bahan atau teks yang diberikan untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Sekian sahaja penerangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nurzahratu Syazwani binti Abdul Ghani, nombor matrik D2019-1088-223, akan menerangkan tentang kelebihan teknik KWL. Terdapat 4 kelebihan teknik KWL. Yang pertama, dapat membantu pembaca mencipta pembacaan yang lebih efektif untuk diri sendiri. Pembaca dapat menambah pengetahuan sedia ada hasil daripada pembacaan yang dilakukan. Kelebihan yang kedua ialah dapat menjelajahi topik yang dikaji daripada pelbagai perspektif. Penggunaan apa, bila, di mana, mengapa, siapa dan bagaimana dapat menambah pengetahuan berkenaan sesuatu topik.
Yang ketiga ialah membantu pembaca memahami dengan lebih mendalam lagi berkenaan sesuatu topik yang dibaca. Dan yang keempat adalah membantu pembaca membuat kesimpulan baharu mengenai topik yang dikaji berdasarkan maklumat baharu yang diperoleh dan juga pengetahuan sedia ada berkenaan topik yang dikaji. Hai, salam sejahtera. Nama saya Emilia Anak Kunzang, pemegang nombor cek D20191087547. Saya akan menerangkan tentang kelemahan KWL. Terdapat 4 poin utama tentang kelemahan KWL. Poin yang pertama adalah pembaca ataupun pelajar belum mengikut langkah-langkah yang telah ditetapkan. Yang kedua, pembaca ataupun pelajar tersebut enggan mengikut langkah-langkah tersebut. Yang ketiga adalah KWL memerlukan banyak masa. Yang keempat adalah KWL terhad kepada karangan dan bahan ilmiah sahaja. Saya akan menguraikan serba sedikit tentang kelemahan KWL. Seperti yang saya huraikan pada poin yang pertama, pembaca perlu mengikut langkah yang ditetapkan. Seperti yang kita sedia maklum, KWL mempunyai 3 langkah utama. Yang pertama adalah K, know. Yang kedua adalah what. Yang ketiga adalah learn. Langkah yang pertama adalah guru memulakan sesi pengajaran dengan sesi pemasaran ataupun brainstorming tentang apa jua maklumat yang pelajar tahu mengenai topik perbincangan. Contohnya, guru perlu memberikan hint ataupun bayangan supaya murid boleh menerangkan ataupun menyelarakan tentang topik yang akan mereka bincangkan. Pelajar juga boleh membuat kategori kecil untuk memudahkan mereka mengetahui sedia ada tentang topik tersebut. Di bawah kategori kecil tersebut, pelajar akan menyerahkan isi dan fakta mengenai tajuk yang akan mereka bincangkan. Anggaplah langkah ini sebagai inventory pra pembacaan. Maklumat awal ini bertindak sebagai pelencar untuk menyokong maklumat baru yang akan datang. Contoh pengisian pada ruang know adalah kelawar makan pisang dan buah. Kelawar ialah sejenis haiwan mamalia. Kelawar terbang pada waktu malam. Langkah yang kedua iaitu what. Pelajar kemudian menyerahkan apa saja yang mereka tahu tentang kelawar. Jika menghadapi masalah, guru akan memberikan sedikit hint ataupun bayangan. Pelajar boleh menggunakan konsep asal rendah. Soalan-soalan sebegini mengandungi apa, siapa, bila dan di mana. Contoh pengisian pada ruang what adalah apakah makanan kelawar? Bilakah kelawar memburu? Adakah kelawar hisap darah? Bagaimanakah kelawar tidur? Jika makanan kecil, bagaimanakah ia memburu dengan baik? Langkah yang ketiga adalah learn. Seterusnya, pelajar menggunakan lembaran kerja untuk mengisi fakta yang sudah diperoleh selepas membaca teks ataupun selepas guru menerangkan tentang topik tersebut. Contoh pengisian pada ruang learn adalah ada 118 spesies kelawar di Malaysia. Kelawar ialah pemangsa haiwan perosak yang cekap. Kelawar memburu dengan menggunakan kaedah pengesanan gemar. Pelajar juga akan kembali kepada know. Mereka diminta untuk melihat fakta yang tidak betul dan memerlukan pembetulan. Contohnya, pada awal bacaan, pelajar meletakkan fakta kelawar bertelur kerana burung yang terbang juga boleh bertelur. Fakta yang ini boleh dibetulkan kepada kelawar ialah mamalia dan ia melahirkan anak. Berdasarkan huraian saya pada kelemahan yang pertama adalah pembaca perlu mengikut langkah-langkah yang ditentukan. Huraian tersebut mempunyai 3 langkah dan ada setengah pelajar atau pembaca enggan mengikut langkah-langkah yang banyak tersebut kerana mereka menganggap langkah-langkah tersebut dianggap leceh dan menyungkarkan mereka untuk meniatkan sesuatu kerja. Dan ini mempunyai kaitan dengan kelemahan yang ketiga iaitu memakan waktu yang banyak kerana mempunyai 3 langkah utama. Semestinya proses ini memerlukan pelajar atau pembaca menyelesaikan banyak sekali fakta, isi ataupun langkah-langkah yang perlu mereka terangkan. Dan kelemahan yang keempat adalah terhad hanya untuk karangan dan buku ilmiah saja kerana konsep KWL ini tidak boleh digunakan sebarang saja kerana dia mempunyai langkah-langkah utama iaitu know, what dan learn. Sekian, terima kasih.
Salam sejahtera, saya Medri Madu Ananyabung, pemegang kad metrik D2019108767. Saya akan menerangkan penggunaan teknik membaca iaitu KWL. KWL merupakan sebuah akronim daripada perkataan bahasa Inggeris. K untuk know, W untuk what, dan L untuk learn. KWL ini boleh juga dikategorikan sebagai proses membaca. K. Proses sebelum membaca. W. Proses semasa membaca. Dan L. Proses selepas membaca. Untuk K, iaitu proses sebelum membaca. Di sini, pembaca akan menyatakan apa yang mereka ketahui tentang topik yang akan dikaji. Untuk proses W pula, iaitu proses semasa membaca. Di sini, pembaca akan berfikiran secara beranalitikal dengan bertanyakan pelbagai soalan. Untuk bertanyakan pelbagai soalan, pembaca menggunakan teknik 5W1H. Okey, untuk proses seterusnya iaitu proses selepas membaca, L. Di sini, pembaca akan membuat refleksi berkaitan dengan topik yang dikaji. Pada akhir pembacaan, pembaca akan membuat kesimpulan tersendiri yang baharu berkaitan dengan topik tersebut berdasarkan maklumat baharu yang mereka peroleh dan pengetahuan sedia ada mereka sendiri. Untuk anda lebih faham dengan jelas berkaitan dengan teknik pembacaan KWL, anda boleh rujuk jadual seperti berikut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Suzilawati binti Mak Idris, pemegang kad metrik D201910478583. Saya akan membentangkan tentang kebaikan dan kelemahan bahan batu mengajar dalam teknik KWL. Antara kebaikannya ialah dapat memberi rangsangan dan menarik minat murid. Bahan batu mengajar yang berkualiti dan dilakukan dengan baik akan dapat merasa para pelajar untuk belajar. Para pelajar akan terangsang untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai isi pembelajaran yang akan disampaikan pada guru. Di samping itu, bahan batu mengajar yang baik juga akan dapat mengekalkan minat para pelajar untuk terus memberikan tumpuan kepada pengajaran guru. Kebaikan yang kedua ialah guru dapat menyediakan bahan yang kukuh untuk perkembangan kefahaman dan corak pemikiran pelajar. Penggunaan bahan sokongan seperti gambar atau sebarang bahan sokongan yang lain akan memberikan kesan peneguhan kepada pelajar. Contohnya dengan melayari internet, banyak maklumat yang akan diperolehi oleh murid, sekaligus internet yang akan mengurangkan gerak balas lisan yang tidak perlu di kalangan para pelajar. Mereka akan memberikan tumpuan kepada bahan-bahan atau maklumat yang sedang diterokai. Kebaikan yang ketiga ialah dapat mempelbagaikan aktiviti dalam proses sesuatu pengajaran dan pembelajaran. Melalui bahan batu mengajar yang sesuai akan memberikan peluang pelajar berinteraksi dengan bahan tersebut. Justru melalui kaedah ini, guru dapat mengurangkan kaedah chat and talk yang kurang digemari oleh para pelajar. Contohnya dalam aktiviti menggunakan bahan rangsangan gambar tunggal, guru meminta para pelajar memberikan idea berdasarkan gambar tersebut. Di samping itu, meramalkan kemungkinan yang lain mengikut kesesuaian bahan batu mengajar tersebut. Kelebihan terakhir ialah dapat memberikan pengalaman yang menyeronokkan kepada para pelajar berbanding kaedah konvensional yang lebih memfokuskan penggunaan kaedah syarahan dan buku teks. Menggunakan bahan yang menarik seperti replika pengajaran pendidikan moral dan memberikan keseronokan kepada para pelajar, mereka akan lebih fokus dan terasa lebih-lebih lagi sekiranya guru bijak dalam memainkan peranan sebagai tukang cerita serta jalan cerita juga tidak membosankan. Di samping itu, para pelajar juga boleh dilibatkan bersama dan secara tidak langsung pengajaran secara interaktif dapat dilaksanakan.
Antara kelemahan bahan bantu mengajar dalam teknik KWL ialah bahan bantu mengajar yang kurang menarik perhatian pelajar. Terdapat banyak jenis bahan bantu mengajar seperti bahan bantu mengajar elektronik dan bukan elektronik. Tidak semua bahan yang menarik perhatian pelajar. Ada yang sebaliknya. Sebagai contoh, bahan bantu mengajar bukan elektronik yang menggunakan papan tulis dan papan buku teks kurang menarik minat perhatian pelajar. Sesi pembelajaran semestinya akan membosankan mereka kerana ia tiada daya tarikan. Ini juga menyebabkan pelajar mengantuk dan kurang fokus dalam kelas. Kesannya mereka akan ketinggalan daripada pembelajaran. Kelemahan yang kedua ialah guru juga perlu mempunyai kemahiran dalam mengaplikasikan bahan bantuan mengajar. Kurangnya kemahiran guru dalam bidang tersebut akan memberikan kekurangan terhadap bahan bantu mengajar itu sendiri. Guru sepatutnya lebih mahir dan tahu bagaimana untuk menarik perhatian pelajar dalam kelas. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan bahan bantu mengajar seperti komputer, model atau replika, carta, grafik dan sebagainya. Guru juga boleh sesuaikan dengan pembelajaran abad ke-21 yang lebih memberi kesan positif terhadap pelajar. Pelajar akan lebih tertarik dan tidak bosan dalam kelas.